Hutan Lipo Jeram Toi ataupun yang dikenali sebagai Taman Ekorima Jeram Toi. Okay, untuk kepada semua pengunjung-pengunjung, Jeram Toi ini merupakan salah satu tarikan utama di Jelebu yang mana ianya mempunyai jeram ataupun air terjun yang bertingkat sehingga 7 tingkat, yang mana ianya terkenal dengan panggilan Toi itu adalah daripada nama Tok Batin Toi pada satu masa dahulu merupakan ketua kepada komuniti asli di Jeram Toi ini. Jadi untuk makluman juga, Toi ini mempunyai kita mendapat jumlah pengunjung sehingga 20,000 sebulan. Jadi ianya merupakan salah satu checkpoint yang pertama sebelum kita pergi ke Taman Negeri Kenaboi. So boleh bersinggah di sini untuk menikmati keindahan alam semujadi di Jeram Toi. Selain daripada itu, Jeram Toi ini juga terletak hampir dengan Pekan Seremban, hanya mengambil masa lebih kurang 28 minit ke setengah jam saja daripada Pekan Seremban untuk sampai ke sini. Dan aktiviti yang boleh dilakukan sini adalah aktiviti berpiknik bersama dengan keluarga, dan juga kita terdapat 2 produk iaitu Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun, yang mana ianya terletak di dalam hutan simpan Berembun yang sama dengan Hutan Lipo Jeram Toi ini. Sebelum tu saya juga nak boleh tengok kepada fan map kita di belakang ni, yang mana ini adalah menunjukkan keseluruhan kawasan ekoturism yang terdapat di bawah pentadbiran Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan. So tuan-tuan boleh lihat di sebelah atas itu Taman Negeri Kenaboi, Jeram Toi dan Gua Pasoh adalah salah satu produk yang terdapat di daerah Jelebu. Jadi sekarang kini kita berada di daerah Jelebu, yang mana kita akan pergi ke kawasan ekoturism yang ramai lagi orang tak tahu, iaitu Taman Negeri Kenaboi. So sebelum kita ke Taman Negeri Kenaboi, kita akan singgah di Jeram Toi ini untuk menikmati suasana alam semula jadi yang terbaik. Penonton Kaca TV, saya menjemputlah kepada semua penonton-penonton Kaca TV ini supaya datang ke Negeri Sembilan ini dan datang ke daerah Jelebu untuk menikmati pelbagai aktiviti-aktiviti ataupun produk ekoturism yang terdapat di bawah pengurusan Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan sendiri. Kita bukan sahaja ada di Jelebu saja, kita ada di seluruh daerah Kuala Pilah. Seperti Kuala Pilah kita ada Ulu Bendul. So kita juga ada pusat Edo Ekoturism Sungai Menyala di Port Dickson, iaitu merupakan kawasan hutan pamah yang satu-satunya berada di pesisiran pantai. So tuan-tuan boleh pergi dan lihat sendiri experience produk ekoturism yang terdapat di seluruh Negeri Sembilan. So kepada penonton Kaca TV, sentiasa bersama Kaca TV untuk melihat lagi apa produk-produk yang ekopelancongan yang terdapat di Negeri Sembilan.
Taman Negeri Kenaboi the best. Pada saya, jika ada apa masalah, tolong malu awal. Six, 7, 8, okay, sebelah. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Lepaskan hampir 77,000 ikan. Ekor ikan, meliputi ikan lampam sungai, ikan kelah dan juga beberapa spesies lain lagi lah akan dimaklumkan oleh tuan pengarah kita. Dan tujuan kita melepaskan sungai bagi menambahkan komposisi ikan yang semakin habis.
semakin kekurangan kerana kita dapati ikan sungai kita ni merupakan ikan yang harganya agak mahal dan rasanya agak sedap, dan kita harap satu hari nanti sungai kita akan dipenuhi oleh ikan seperti asal. Biasa konsep back to nature yang kita bawa kembali kepada fitrah adalah memperkayakan spesies-spesies ikan sungai kita seperti asal. Kerana kalau kita lihat sebelum kita sampai ada kampung asli, orang ramai datang, tu dia tangkap ikan, tu komposisi ikan lama lebih kurang, akhirnya kita khawatiri ikan kita ni, ikan original kita ni sudah laput. Kami Jabatan Perikanan Negeri turut jemputlah untuk program Back to Nature ni. Dan pada hari ini Jabatan Perikanan akan lepaskan lebih kurang 2,000 ekor ikan lapang sungai dan ikan terbul di sungai ini. Untuk makluman tuan-tuan semua, sungai ini adalah salah satu cabang utama Sungai Teriang. Sungai ini ada ikan kelah. Kelah ni dipanggil king of the river lah. Ikan yang bernilai tinggi, yang menjadi buruan. Dan dahulunya memang ikan ini memang asli berada di sini, tetapi sangat kekurangan. Sekarang kita berada di Taman Negeri Kenaboi dan sekarang kita berada di Jeram Berumut. Merupakan sebahagian daripada tarikan di Taman Negeri Kenaboi yang berkeluasan 9,500 hektar dan merupakan sebahagian daripada hutan sifat kekal Kenaboi seluas 44,000. Okey, Jeram Berumut ini merupakan salah satu tarikan yang ada di Taman Negeri Kenaboi ataupun kita kenali sebagai, kalau kita lihat sekeliling ni dengan dinding yang ada di sini, boleh dikenali sebagai Lord of the Ring Malaysia. Okey, so selain pada Jeram Berumut ni, kita boleh menikmati macam-macam sepanjang perjalanan daripada Taman Negeri Kenaboi.
jaraknya lebih kurang 3 km ataupun akan mengambil masa lebih kurang 45 minit hingga kejam bergantung kepada pengunjung. So sepanjang perjalanan 3 km itu kita akan menikmati bermacam-macam flora dan kita akan tengok apa ni keindahan, keunikan sungai yang ada di sini. Dan di hujung sana kita ada jeram. Dan sebenarnya hari ini kita ada satu perkampungan media antarabangsa dan tempatan yang turut dihadiri daripada pelbagai negara luar, daripada Indonesia, daripada Korea, daripada Jepun dan daripada Filipina. Dan suka saya nak nyatakan sini, jom beramai-ramai datang ke Taman Negeri Kinabalu untuk nikmati keindahan alam di sini. Kepada penonton Kaca TV, silalah datang ke Taman Negeri Kinabalu untuk menikmati keindahan Jeram Berungut ataupun Lord of the Ring Malaysia. Kita dapat menghidupkan api, insyaAllah kita boleh survive malam ni. Kalau saya masukkan, saya dah survive malam ni. Saya boleh hidupkan unggun, saya boleh cari ikan dalam sungai dan saya boleh cari apa benda yang boleh saya makan untuk malam ni. Pasal api dah ada. Ada tenaga kita, energi. Unggut tadi tu kita boleh makan dia dengan begitu saja, makan terus. Bias di hutan simpan kita untuk pahit dan mabuk. Inilah yang paling sedap kita makan. Boleh makan terus. You can try. Hai, korang kena datang kat Jeram Berungut sebab sepanjang perjalanan ni korang boleh experience nature, back to basic nature. Korang boleh dengar bunyi unggas. Lepas tu sepanjang perjalanan tu korang akan experience jalan dalam air dia memang sejuk dan fresh. So sampai kat ujung sana memang best. Korang kena datang sini. Pastikan bila anda datang ke sini, anda patut sediakan apa yang patut, perkakas yang patut dan dengarlah tour guide anda dan pastikan keselamatan anda terlebih dahulu. Dan beramai-ramai datanglah bawa keluarga, teman dan siapa-siapa yang suka dengan nature. Perasaan dia memang best. Lepas tu korang akan rasa macam lebih tenang. Laluan dia ialah lebih kepada 50 darat, 50 sungai. Tapi semakin dekat dengan jeram tu, dia akan lebih sejuk dekat situ dan batu-batu dia lebih licin dan lebih dalam air dia. So pastikan anda betul-betul berhati-hati, sambil tu lihatlah pemandangan dan matikan gadget anda. Kepada penonton Kaca TV, korang kena datang sini, bawa family, bawa kawan-kawan dan semua untuk merasai sendiri pengalaman dekat Jeram Berungut. So make sure come again dan datang lagi dan sentiasalah berkongsi keindahan alam kita kepada orang lain. Khairul Anwar dari Bogor, Indonesia. Setelah 2 hari menjalani trip dari Back to Nature ini, aku udah merasakan senang dan seru banget karena ternyata Malaysia itu punya tempat yang berbau alam. Kan selama ini gue taunya Malaysia itu cuma yang kota-kota doang, kayak kalau liburan cuma kayak ke Twin Tower, Petronas, segala macam, dan ternyata nggak nyangka banget Malaysia juga punya alam yang asri. Nah, aku nggak sabar banget untuk menunggu hari besok karena masih akan melanjutkan eksplor alam lagi. So, buat teman-teman dimanapun berada, khususnya teman-teman aku yang ada di Indonesia, datang deh ke Malaysia dan cobain wisata alamnya karena ini keren banget.
Untuk pemirsa Kaca TV, jangan lupa datang ke Jeram Berungut ini dan nikmati secara langsung susur sungai dan melihat gimana serunya kita bisa menjalani lewat sungai, dan di ujung sungai itu ada aliran air terjun yang jernih dan seger banget. Kamu harus coba. Mari makan. Kabang tinggi kabang ane langang bungak, apa makan bungang tuluk luar tuluk, ada mana tidungang salang gomai salang, ada mana tidungang la jontil bohol jontil, kabang tinggi kabang ane langang bungak, apa makan bungang tuluk luar tuluk, ada mana tidungang salang gomai salang, ada mana tidung. Kampung Tohol. Bawa pisau lana mengerat kesenging uku, kukola kita kamangerat uku kesenging uku, elok keat elok la bongso la mama bongso, kola kita kamangerat. Penala bawa pisau lana mengerat kesenging uku, kola kebun uku kebun, tanam loko tanam, nah keat elok keat baik, bongso mama bongso, kola kita kamangerat kola senging uku, kola tanam uku tanam, kebun uku kola bawa pisau lana mengerat senging uku, kola tanam uku tanam, kebun uku kebun. STP.
ke Taman Negeri Kenaboi, di mana kita ini berkampung selama 3 hari, iaitu perkampungan media antarabangsa dan tempatan bagi memperkenalkan produk ekopelancongan dan kebudayaan Negeri Sembilan sempena Tahun Lawak Malaysia 2020. Jadi untuk makluman semua, kita berada sekarang di Taman Negeri Kenaboi yang terletak dalam kawasan hutan simpan Kenaboi di bawah daerah Jelebu. Taman Negeri Kenaboi ini sebenarnya dulunya dikenali sebagai Taman Alam Liar Negeri, iaitu Lembah Jemaloi. Dan kita tak pergi lagi ke Lembah Jemaloi. Dan kawasan ini telah dijenamakan semula untuk meningkatkan kedatangan pengunjung melalui nilai tambah yang telah dikenal pasti untuk diketengahkan kepada masyarakat awam. Yang kita lihat pada hari ini. So kita telah mengenali ini sebagai Taman Negeri Kenaboi, di mana kita mula mempromosikan produk-produk yang ada di sini. Dan Taman Negeri ini adalah merupakan unjuran penghujung banjaran Titiwangsa yang bersempadanan dengan negeri Pahang dan juga negeri Selangor. Jadi Negeri Sembilan ini dikelilingi oleh Pahang dan juga Selangor, dan banjaran yang keliling yang kita lihat adalah banjaran Pahang dan juga banjaran Selangor. Jadi dengan kata lain, Taman Negeri Kenaboi ini boleh dihubungi melalui 3 pintu masuk. Negeri Sembilan, daripada Seremban, daripada Semenyih dan Selangor, dan daripada Janda Baik dan mengikut jalan Punta kan, masuk situ. Jadi ada 3 jalan masuk. Dan untuk makluman semua, daripada keluasan hutan simpan 155,000 hektar di Negeri Sembilan ni, Taman Negeri Kenaboi ni kita telah wartakan sebagai kawasan hutan tadan air seluas 9,400 hektar di bawah Aktah Perhutanan Negara, iaitu di bawah Seksyen 10.1, 10 penguartaan, 10.1 adalah pengkelasan hutan. So kita kelaskan sebagai Taman Negeri ini di bawah dia di kawasan ini adalah kawasan tadan air. Tapi kita mengambil juga kawasan tadan air adalah kawasan hutan perlindungan yang kita jadikan juga Taman Negeri Kenaboi. Cuma kita dalam proses penguataan untuk menamakan dia sebagai Taman Negeri Kenaboi, di mana apabila dia jadi kawasan taman negeri, kawasan ini tidak boleh dibuat macam kawasan hutan lain. Maksudnya dia perlu dipelihara, dijaga, diurus, lebih kepada untuk tujuan survival untuk biodiversity negara kita. Untuk makluman juga, kawasan Kenaboi ini adalah terletak dalam jajaran Emas Eko Pelancongan Negeri Sembilan. Ini yang the beauty, the unik Taman Negeri Kenaboi, di mana kita bawa tuan-tuan dan perempuan datang ke Kenaboi untuk melihat beberapa produk yang kita nak buat. Buat masa ni baru kita promote adalah kawasan campsite ni zone A. Satu lagi kita zone B, tapak perkhemahan, dan zone C tapak perkhemahan juga. Dan dua keunikan kawasan Taman Negeri Kenaboi yang kita dah promote adalah Latah Kijang yang tuan-tuan dah pergi baru-baru ni, dan satu lagi kita promote kita punya Jeram Berungut. Dan kita ada juga kawasan Latah Dinding, kita ada Jeram Berenjin, kita ada Lembah Jemaloi, kita ada Gunung Besar Hantu, Gunung Kecil Hantu. So semua ni kita akan step by step kita akan develop supaya banyak peluang-peluang aktiviti boleh diikuti oleh para pengunjung atau para kita punya pelancong dan sebagainya. So buat masa ni kita masih baru pergi peringkat awal lagi. So dalam perancangan yang kita pun telah menyediakan rancangan pelan pembangunan Negeri Kenaboi dah siap. So insyaAllah kita akan terus step by step kita pergi kepada zone A dulu. Kita upgrade zone A, lepas tu baru kita pergi kepada zone-zone yang non-aktif, yang kawasan-kawasan yang saya sebut tadi lah. So ini perancangan kerajaan negeri, dan untuk makluman kerajaan negeri telah memperuntukkan peruntukan khas untuk Taman Negeri Kenaboi. Negeri Sembilan ni keunikannya adalah satu keindahan alam semula jadi dia. Dia ada gunung, dia ada gua, dia ada batu-batuan, dia ada kawasan-kawasan hutan yang masih terpelihara. Di samping itu dia juga menyediakan culture atau budaya yang begitu unik. Di sini terkenal dengan adat patih. So banyak yang kita boleh belajar, kita boleh berkongsi tentang adat pepatih yang ada di Negeri Sembilan yang tak ada pada negeri lain. Dan yang ketiga, saya melihat kawasan Negeri Sembilan ni berhampiran dengan lapangan terbang KLIA, dan juga sekarang dalam pembinaan, dalam perancangan dan pembinaan, iaitu ECRL, di mana akan dibina stesyennya di Kuala Kelawang. Jadi dengan tiga kekuatan yang ada ni, Negeri Sembilan yakin bahawa kemudahan yang ada ni kita akan explorekan je, dan ramai peminat-peminat, pencinta-pencinta, penggemar-penggemar aktiviti outdoor
outdoor rekreasi ni akan datang ke Negeri Sembilan kerana kita akan menyediakan package. Kalau misalnya macam siri 1 ni, package kita bermula di Jeram Toi, and then kita singgah di Jelebu, dan kita datang ke Kenaboi, kita ikuti beberapa aktiviti yang ada di sini. Besok kita pergi kepada orang asli. Lepas orang asli kita akan pergi ke Kampung Gagu, di mana salah satu kampung Minang yang agak terkenal dan ada keunikan dia sendiri dan tak ada pada negeri lain. Lepas tu kita akan pergi kepada muzium dan seterusnya balik ke Badar balik. So ini yang saya kata tadi, contoh package yang sedang kita bina, kita bangunkan. Kita tidak lagi menyediakan package yang single unit. Kita menyediakan package yang at least kalau orang datang, pengunjung datang ke Negeri Sembilan ni, dia banyak aktiviti yang dia boleh ikut pada satu masa. Dan mudah, cepat dan murah. Kita murah bukan kata murah sampai tak ada nilai. Tapi murah kita kata murah dengan apa yang dia akan dapat, nilai dia dapat jauh lebih tinggi daripada duit yang dikeluarkan. So ini konsep back to nature yang kita akan sediakan, tawarkan kepada masyarakat sama ada dalam atau luar negara. Kerana kalau kita tawarkan package yang mahal, saya rasa hanya sebilangan kecil saja yang boleh datang. Tapi kalau package yang kita sediakan, package yang sederhana, saya rasa ramai kita boleh tarik orang datang ke negeri kita, seterusnya melihat budaya, makanan, keindahan dan keunikan. Kita pergi juga pada social forestry, kampung asli, di mana dengan lawatan kita kampung asli, kita akan masukkan elemen social forestry, di mana bagaimana hutan ni kita bekerjasama dengan masyarakat setempat, terutama masyarakat orang asli, dalam membangun, mengurus, menjaga dan melindungi hutan kita ni. So ini yang program-program yang akan kita buatlah. Dan pada masa sama kita akan buat program dengan agensi-agensi yang berkaitan. Melihat bagaimana kita bersama dengan Jabatan Perikanan memperkayakan ikan dalam sungai kita. Sebab hampir seluruh sungai-sungai dalam hutan kita ni hidupan air dia hampir pupus. Kita nak kata pupus tak berani, tapi hampir pupus. Kita tak dengar lagi ikan kelah, kita tak dengar lagi ikan kaloi, kita dah tak dengar lagi ikan lampam dan macam-macam nama ikan lagi. Kerana hampir kebanyakan ikan kita ni hampir pupus. Jadi apa yang kita buat bersama dengan Jabatan Perikanan, memperkayakan semula, kalau ada setengah perkataan enrichment, mengayakan semula spesies ikan di dalam hutan kita. Dan pada masa sama dari segi perikanan, kita tak nak orang datang kita misalnya memancing sewenang-wenang kan. Macam sekarang kita akan ini kita mulakan lepas ikan. So besok saya dah arahkan kepada pegawai saya dan kaki tangan kita dalam lapangan, mula bagi makan ikan. Kita pujuk ikan, kita latih ikan tu jadi mesra dengan manusia. Ini kita akan buat. Kami akan bekerja rapat dengan pihak perikanan dan mendapatkan maklum balas daripada perikanan bagaimana kita nak menjinakkan ikan-ikan. Seperti kita maklum, ikan sungai kita ikan yang agak sensitif. So kita tak akan dapat tengok ikan sungai kita kalau kita dalam keadaan terburu-buru atau tergesa-gesa. So ikan sungai yang sensitif ni sebenarnya menjadi buruan kepada pemancing-pemancing tegal. Sebab dia suka tengok melawan ikan kelah yang ganas dan memang agresif. So tapi kita akan buat supaya ikan jinak orang boleh tengok, dan kita akan ada juga kawasan-kawasan senturi ikan, kita akan ada juga lubuk-lubuk ikan, kolam-kolam ikan yang untuk peminat-peminat pemancing ikan. Ini kita akan pergi ke arah situ lah. Dari segi fauna, kita bekerjasama dengan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar, di mana satu agensi kerajaan yang telah diberi tanggungjawab dalam mengurus, menjaga dan melindungi hidupan liar kita, fauna kita. Dan untuk makluman, kita sekarang sedang melaksanakan khazanah hutan bersama yang diketuai oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar, di mana kita menginforcekan, kuatkuasakan undang kepada mana-mana pihak yang masuk dalam hutan yang menceroboh, meneroka atau mengambil binatang atau apa-apa saja khazanah dalam hutan. So sekarang kita masih dalam bulan, dipanggil bulan bersepadu dengan Jabatan Perikanan. Ini yang kita buat. Dan kita juga bersama dengan masyarakat orang asli. InsyaAllah saya akan berbincang dengan ketua kampung ataupun Tok Batin masyarakat orang asli untuk mewujudkan
kerjasama dengan masyarakat supaya masyarakat orang asli juga turut terlibat dalam mengurus dan menjaga hutang kita. Kerana kalau kami mengharapkan kepada jabatan kami untuk mengurus hutang kita, saya rasa hampir keseluruhan pegawai saya terlibat dengan program. Jadi kalau selalu macam ni, saya khawatiri kita banyak lagi program lain, misalnya pengurusan selang hutan, lesen-lesen balak yang nak diurus, permit-permit penggunaan dalam hutan simpan yang perlu dipantau, dan aktiviti-aktiviti lain yang kita kena pantau. Jadi kalau kita terlalu fokus kepada ekotourism, saya khawatiri pengurusan perancangan dan pengurusan hutan ini 9 ini akan terjejas. Satu bahagian terjejas, satu bahagian kita bagi tumpuan. So, kita akan cuba sama ratakan. Jadi dengan kata lain, ekotourism ni kita akan dapatkan penglibatan masyarakat setempat, sama ada masyarakat asli atau masyarakat kampung, untuk membantu kami mengurus dan menaik taraf peluang-peluang yang ada di sini. Misalnya sebagai porter untuk mendaki gunung, atau porter untuk ke Latar Kijang, porter untuk pergi ke tapak-tapak perkhemahan ataupun Jeram Berungut yang kita pergi. Itu yang kita akan buat. So benda-benda ini yang kami sedang perkemaskan, dan insya-Allah dalam masa terdekat Jabatan Perhutanan akan mengeluarkan SOP. Apa yang boleh, apa tak boleh, apa kena buat, apa tak kena buat. So kalau tak ada SOP, saya khawatiri dengan promosi yang kita buat sekarang, dengan saya rasa dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan usahakan, saya khawatiri juga limpahan pengunjung akan menjejaskan keaslian alam itu sendiri. Ini yang saya kena ambil perhatian, dan buat masa ini saya telah berbincang dengan pegawai saya untuk menyediakan guideline, garis panduan, apa yang boleh, apa tak boleh. Sebab saya tahu pengunjung ni dia datang ke hutan, dia ada habit dia sendiri. Ada orang suka api, ada orang suka unggun, ada orang suka masak sendiri. Tetapi tanpa memikir tentang keaslian alam semula. Jadi saya khawatiri bilangan pengunjung yang ramai akhirnya akan menjejaskan keaslian kawasan tersebut. Dan untuk makluman, buat masa ni Taman Negeri Kinabalu kita telah melarang aktiviti 4-wheel drive. Kalau kita lihat aktiviti 4-wheel drive ni, kita bukan anti kepada aktiviti 4-wheel, tetapi saya melihat kalau Taman Negeri ni kita bagi 4-wheel masuk, so dia akan menjejaskan keaslian alam tersebut. Jadi apa yang kita buat, kita akan mengenal pasti kawasan 4-wheel baru di luar daripada kawasan Taman Negeri, dan kita akan gazetkan kawasan tersebut sebagai kawasan 4-wheel. Jadi maksudnya kita akan zoningkan kawasan hutan kita, kawasan Taman Negeri kita kepada zon-zon yang mengikut aktiviti-aktiviti yang lebih sesuai. So ini yang usaha-usaha jabatan lah. So saya rasa ini yang peringkat awal yang jabatan akan buat, dan kami insya-Allah kami cuba mengawal pembangunan supaya minima pembangunan, tidak terlalu banyak pembangunan yang kita buat, mengekalkan keaslian alam semula jadi itu, dan mengenal pasti produk-produk lain. Misalnya yang lepas kita telah mengenal pasti beberapa spot penting yang boleh peminat-peminat ambil gambar ni duduk di situ merakamkan beberapa perkara. So kita telah mula mengenal pasti spot-spot yang sesuai untuk peminat-peminat fotografi ni yang ambil gambar ni. So itu yang kita akan buat, dan banyak lagi kita akan buat. Misalnya kita dah mulakan dengan ikan, kita akan ada pusat konservasi tapir yang sedang giat dilaksanakan sebelah je di tempat kita makan tadi, ataupun dekat kita kemah tu di zon C, dan seluas 100 hektar kita kenal pasti. Peruntukan telah diluluskan sebanyak 24 juta untuk pembangunan pusat konservasi tapir dengan seluas 100 hektar dengan kerjasama Jabatan Perlindungan Hidup Liar. So ini antara beberapa aktiviti yang kita akan usahakan lah.